Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam serta nikmat hidayahnya dapat kita bertemu lagi pada hari ini untuk sesi kuliah online. Jadi insya-Allah mula hari ini kita akan membicarakan tentang perihal puasa dan bulan Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kemudahan dan kesempatan untuk kita memasukinya dengan penuh keimanan dan juga dapat kita sempurnakan ibadah kita dengan sebaiknya pada bulan Ramadan tahun ini insya-Allah. Dan kita berharap pada Allah Ta'ala agar Allah terima apa yang kita lakukan dalam Ramadan tahun ini sekali lagi insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti mana telah dimaklumkan sebelum ini, kita akan membacakan ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah yang membicarakan tentang puasa dan hukum hakamnya. Dan saya memilih untuk mengupas ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 187. Ayat-ayat itu mengandungi beberapa hukum tentang puasa dan bulan Ramadan. Jadi insya-Allah kita mulakan pada hari ini dan jika masa tidak mengizinkan untuk kita selesaikan pada hari ini, sesi kali ini, kita akan sambung pada sesi akan datang insya-Allah. Jadi mari kita mulakan firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah ditetapkan ke atas umat sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Para pendengar sekalian, ayat inilah yang menjadi dalil utama bagi kita untuk melaksanakan tanggungjawab berpuasa, yang mana Allah telah memerintahkan golongan yang beriman untuk berpuasa seperti mana yang telah difardukan ke atas kita. Dan seperti mana telah saya sebutkan juga sebelum ini di sesi kuliah yang lain, ayat ini dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sekali lagi Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk melakukan sesuatu perkara. Jadi sini adalah satu seruan yang begitu istimewa untuk orang yang beriman. Seperti mana telah saya sebutkan juga, para sahabat Nabi SAW, di antaranya seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa bila kamu mendengar atau membaca ayat berkenaan dengan seruan Allah Ta'ala kepada orang beriman, hendaklah kamu benar-benar mendengar dengan teliti. Kenapa? Kerana di situlah Allah ingin menyampaikan sesuatu perkara yang baik untuk kita amalkan, ataupun Allah nak kita ingat supaya jauhi perkara yang Allah larang. Jadi di sini perintah Allah untuk kita amalkan sesuatu yang Allah suka, yang Allah redai insya-Allah, iaitu tanggungjawab kita untuk melaksanakan puasa. Dan di sini para pendengar sekalian, puasa di sini bukanlah puasa biasa-biasa, bukan puasa sunnah atau puasa yang harus untuk kita lakukan, tapi ia adalah puasa bulan Ramadan yang diwajibkan. Ayat yang dibacakan tadi disebutkan kutiba alaikumus siyam.
telah ditetapkan, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa di bulan Ramadan. Suka saya nak berikan perhatian kepada ayat ataupun perkataan dalam ayat ini yang mana Allah sebutkan kutiba alaikumusiyam. Ya. Para pendengar sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, kutiba di sini datang daripada asal kata kataba. Dan kataba ni biasanya kita faham dia adalah tulis, ya, atau catat. Tetapi ayat ini tidak bermaksud untuk kita menulis atau mencatat. Kutiba di sini bermaksud furidah ataupun telah difardukan ke atas kamu puasa bulan Ramadan. Di sinilah dia ayat ini menunjukkan, dan banyak ayat lain juga dalam Al-Quran menunjukkan kepelbagaian bahasa yang Allah gunakan untuk disampaikan kepada manusia. Jadi pada ayat ini Allah tidak sebutkan furidah, tapi Allah kata kutiba. Dan seluruh para ulama bersepakat mengatakan kutiba di sini memang bermaksud furidah, iaitu difardukan ke atas kamu berpuasa. Dan puasa apa? Puasa di sini adalah puasa Ramadan. Sekali lagi saya nak tekankan di sini juga Allah sebut as-siyam. Kutiba alaikumusiyam. Siyam ini adalah kalimat ataupun perkataan plural bagi perkataan saum. Saum itu adalah puasa, siyam adalah puasa-puasa. Jadi persoalan dia timbul, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut siyam, tidak menyebut saum? Ya. Maka di antara para ulama dalam bidang nahwu mengatakan di sini adalah untuk menunjukkan ketinggian, ya, sirah mubalaghah, menunjukkan kebanyakan ketinggian puasa itu bila diamalkan memberikan juga kebaikan yang berlebih-lebihan begitu. Ada yang mengatakan disebutkan siyam dan bukan saum kerana nak menunjukkan puasa ini untuk mendapatkan kelebihan pahalanya yang begitu besar, dia perlu dilalui dengan pelbagai cabaran dan juga kesabaran. Jadi sesiapa yang mampu dapat mencapai kelebihan itu, maka dia akan dapat pahala puasa yang melimpah ruah. Jadi itu sebabnya disebutkan as-siyam, tidak disebut saum. Itu di antara pendapat yang dikeluarkanlah oleh para ulama bidang bahasa. Memang tidak ada dalil daripada Nabi SAW menyebutkan kenapa Allah pilih siyam, tak pilih saum. Tapi di sini ada di antara ulama-ulama kita berusaha untuk menghuraikan. Kenapa para jemaah sekalian, kenapa para pendengar sekalian begitu? Kerana Al-Quran ini bila Allah turunkan, dia adalah mukjizat, dan setiap perkataan, malah setiap huruf yang diletakkan dalam Al-Quran itu adalah pilihan Allah Ta'ala yang begitu tepat dan halus bahasanya. Susunan Al-Quran ni para pendengar sekalian bukanlah susunan yang istilah kita tu main letak, main campak je, main sekadar nampak indah susunannya, tak. Tapi setiap ayat dan setiap perkataan itu ada kandungan yang tersirat, yang istimewa dari seluruh bahasanya. Jadi itu sebablah di antara para ulama mereka menghuraikan setiap kalau mereka dapat huraikan setiap perkataan atau huruf dalam Al-Quran itu mengikut kemukjizatannya lah, masya-Allah. Jadi itu di antara huraian kenapa Allah pilih untuk menyebut as-siyam dan bukan saum. Jadi para pendengar sekalian, puasa, balik kepada as-siyam tadi pun, kalau kita balik pada bahasanya, siyam atau saum, asal maksud dia adalah al-imsak. Imsak ni maknanya menahan diri daripada sesuatu. Jadi
daripada istilah bahasa itu, maka maksud menahan diri yang Allah kehendaki daripada hamba-hamba yang beriman adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang Allah larang ketika kita sedang berpuasa. Itu apakah perkara-perkara itu, insya-Allah kita akan huraikan selepas inilah. Cuma saya huraikan dahulu satu persatu daripada ayat yang dibacakan tadi, ya, dari sudut bahasanya, kemudian dari sudut kelebihan puasa itu, insya-Allah akan saya sebutkan selepas ini. Jadi kalau kita lihat balik pada ayat yang dibacakan tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti kamu telah diwajibkan berpuasa seperti mana telah wajib ke atas umat-umat dahulu juga berpuasa. Di sinilah para pendengar sekalian, perihal hukum Islam ni ataupun rukun Islam yang kita laksanakan selama ini, dia adalah perkara yang bukan khusus untuk kita saja umat Muhammad SAW. Ya, setiap golongan yang beriman daripada dahulu lagi, yang beriman dengan para nabi yang diutuskan, mereka juga ada tauhid, ya, iaitu kalimah syahadah. Mereka juga ada solat, mereka juga ada zakat, mereka juga ada puasa, dan mereka juga pergi haji. Inilah di Islam, ya. Islam ni adalah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang telah diperintahkan untuk kita laksanakan. Jadi setiap umat yang telah Allah hidupkan selama ini, mereka telah diutuskan para nabi, dan para nabi telah menyampaikan risalah Islam kepada umat masing-masing dengan sempurnanya. Jadi sampailah kepada kita umat Muhammad SAW ini, kita sekali lagi ditekankan supaya meneruskan amalan-amalan yang telah diwajibkan ke atas umat-umat dahulu. Jadi sebenarnya perihal puasa ni atau perihal solat ke, zakat ke, haji ke, bukanlah dia amalan eksklusif yang baru, yang tidak diamalkan oleh umat dahulu. Umat Muhammad dia yang buat, tidak sama sekali. Ya, ada orang mengatakan umat Islam ni adalah umat ataupun agama. Islam ni adalah agama baru. Dia mendakwa Islam ni adalah agama yang baru, agama yang rigid, agama yang sempit, agama yang menyibukkan diri dengan urusan akhirat sampai meninggalkan dunia. Itu adalah tanggapan yang salah. Kenapa salah? Sebab umat dahulu pun telah diwajibkan ke atas mereka solat, ya, puasa, zakat dan pergi haji. Cuma bezanya adalah perkara-perkara yang cabang, perkara-perkara yang bersifat teknikal lah, ya. Contohnya kita solat 5 waktu, 1 hari 1 malam, ya, 5 kali solat kita itu adalah fardu ke atas kita. Mungkin umat dahulu tidak begitu, mereka solat mungkin 3 kali mungkin, tapi yang samanya apa? Solatnya itu ada takbirnya, ada dirinya, ada rukuk dan sujudnya. Dan begitu juga puasa. Ya, puasa ni ialah menahan diri daripada makan minum dan perkara lain. Umat dahulu pun ada. Ya, para pendengar sekalian, sebenarnya puasa ini pun sampai hari ini ada di antara golongan penganut Kristian. Mereka ada mengamalkan puasa ini. Ya. Dan mereka puasa bukan seperti mana yang dibawa oleh orang-orang yang ambil kesempatan untuk puasa dalam masa puasa tu berdiet, nak kuruskan badan. Tak, bukan kerana nak diet, tapi dia puasa tu katanya sebagai amalan yang mendekatkan diri kepada Tuhan, kata mereka. Para pendengar boleh Google kalau nak, ya, untuk kita huraikan perkara itu dalam sesi kuliah ni mungkin tak sempat, tapi saya bagi tahu memang ada sampai ke hari ini golongan-golongan tertentu daripada penganut agama Kristian, mereka berpuasa untuk mendapatkan redha Tuhan. Begitu. Jadi puasa ini adalah sesuatu yang telah diwajibkan ke atas umat dahulu, bukan benda baru, bukan perkara baru. Dan malahan hari ini kita tahu bahawa puasa ni ada banyak manfaatnya, ada banyak kelebihan dia. Cuma saya kira saya tak nak ambil ruang itu untuk saya bicarakanlah. Dari sudut saintifik, kelebihan dari sudut kesihatan saya tak nak sentuh. Saya kira perkara itu boleh kita rujuk kepada bacaan-bacaan yang lain. Cuma sesi pertama ini saya suka nak
sebagai ulang kaji lah kan, suka untuk kita melihat dari sudut kelebihan berpuasa itu, dari sudut iman kita, dari sudut dapat ganjaran yang baik insya-Allah taala. Itu yang kita perlukan sekarang inilah. Jadi saya kira baik untuk kita rujuk kepada beberapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan berpuasa. Jadi kita sedia maklum sebelum ni, tahun lepas kita pun dah belajar, kita mendengar ceramah, tazkirah dan sebagainya tentang puasa. Jadi di antara hadis yang begitu memberikan kita perangsang, memberikan kita semangat kuat untuk kita berpuasa kerana Allah Ta'ala ini adalah hadis yang biasa kita dengar juga, iaitu Nabi SAW bersabda, dan ini adalah hadis qudsi yang mana Nabi bersabdakan, yaqulullahu azza wa jal, Allah Ta'ala telah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dia, kecuali puasa. Puasa adalah untuk aku, dan aku akan memberi ganjaran untuk mereka yang melakukannya. Okey, apa maksud setiap amalan anak Adam itu adalah untuk dia kecuali puasa? Di sini ada yang masih bertanya apakah maksud firman Allah itu dalam hadis qudsi. Maksudnya mengikut huraian para ulama kita adalah amalan anak Adam ni yang lain-lain lah, ada diberitahu tentang ganjarannya yang boleh didapati selepas beramal dengan amalan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita puasa Senin Khamis ke, apakah pahalanya, kan? Ataupun sebelum kita cakap pasal puasa lah, kita cakap tentang solat, solat rawatib lah contohnya. Apakah pahala kalau kita solat qabliyah dengan ba'diyah? Ada hadis menyebutkan bahawa siapa yang solat qabliyah dan ba'diyahnya sebanyak 12 rakaat, secara totalnya Allah akan bina bagi dia sebuah rumah dalam syurga. Misal lagi yang lain adalah seperti solat jenazah. Siapa yang solat jenazah, dia dapat satu qirat. Qirat ni adalah sebesar, pahalanya sebesar gunung Uhud, begitu. Jadi ada amalan-amalan yang diberikan ganjaran yang tertentu. Tapi bila disebutkan puasa dan Allah kata dia untuk aku, maknanya Allah yang akan membalasi amalan puasa itu mengikut apa yang Allah kehendakkan. Para ulama kata maknanya Allah akan beri pahala yang begitu luar biasa sehingga tak diduga, melebihi apa yang telah Allah janjikan. Ada hadis yang lain, contoh dalam hadis yang sama juga, iaitu Allah firmankan dalam hadis qudsi ini, innama yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli fasiyamuhu lahu wa ana ajzi bih kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin illa siyam fa huwa li wa ana ajzi bih. Di sini maksud untuk kita fahami apa yang Allah firmankan tadi, iaitu akulah yang akan memberi ganjaran kepadanya, iaitu bila disebutkan dia meninggalkan makan minumnya kerana aku. Bila kita berpuasa, kita tinggalkan makan minum. Bila kita tinggalkan makan minum tu untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala, hendaklah kita bila berpuasa, puasa betul-betul lillahi ta'ala. Bukan kita tinggalkan makan minum ni kerana kita, macam tadi lah saya sebutkan, nak diet. Bukan. Kita puasa ni memang lillahi ta'ala. Bukan kerana nak diet, bukan kerana kita nak langsing pinggang ke misalnya, bukan nak cantikkan kulit ke, bukan. Kita puasa kerana Allah perintahkan kita berpuasa. Kalau kita berpuasa lillahi ta'ala itu, kemudian terbitlah selepas itu kesan-kesan yang baik bagi badan kita, alhamdulillah, kita semakin sihat, kita semakin cantik, contohnya semakin bersih kulit kita ke,
semakin baik kesihatan dalaman kita, alhamdulillah, itu adalah kesan daripada ibadah kita. Tapi lebih utama ialah bila kita mulakan puasa, hendaklah kita mulakan lillahi ta'ala, secara mutlak, secara tetap kerana Allah Ta'ala. Jadi Allah sebutkan di sini, fasiyamuhu lahu wa ana ajzi bihi kull hasanah. Jadi puasa yang dilakukan itu dapat pahala bagi diri dia, dan aku juga memberikan ganjaran yang terbaik untuk diri dia. Kemudian di sini Allah sebut kullu hasanatin ma'asyamthaliha. Setiap amalan anak Adam ni bila dibuat, dia dapat 10 pahala. Itu paling kurang. Ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali ganda pahala. Ni nak faham rangkap ini, dia begini. Kalau contohnya, kalau kita misalnya bersedekah, bila kita hulurkan sahaja pemberian kita itu kepada yang memerlukan, paling kurang kita dapat 10 pahala, paling kurang. Tapi nak dapat 700 tu macam mana? Baliklah kepada niat kita, ikhlas kita macam mana, berapa baik pemberian itu kepada orang yang memerlukan, cara kita memberikan, dan seterusnya lah. Jadi ada kriteria lain yang disebutkan untuk dapat capai 700 kali ganda pahala. Okey. Jadi apa saja amalan kita buat selain daripada puasa, itulah yang Allah tetapkan 10 hinggalah 700. Tapi di sini Allah sebutkan illa siyam, kecuali puasa, akulah yang akan menetapkan berapa yang layak untuk diterima oleh hamba itu. Ulama kita mengatakan ini menunjukkan bahawa puasa punya pahala ni melebihi 700 kali ganda pahala. Okey, 1000, 2000, 10 juta dan sebagainya. Jadi Allah sahajalah yang akan memberikan, dan itu rahsia Allah untuk diberikan kepada siapa di antara hamba-hambanya yang berjaya melaksanakan puasa dengan sempurna. Jadi ini fadilat berpuasa. Bila Allah rahsiakan pahala amalan, dia menunjukkan sesuatu yang hebat dari sudut ganjaran pahalanya. Kan? Begitu juga kalau kita lihat para pendengar sekalian tentang solat lima waktu kita. Ya. Solat lima waktu kita ini, apakah pahala yang betul-betul boleh dinilai? Kalau contoh bila kita solat subuh kan, berapa pahala yang kita boleh dapat? Bila kita sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, berapa pahala yang kita boleh dapat? Secara khususlah, ada ke tidak dalil yang begitu menunjukkan begitu? Tak ada. Ya. Kenapa tak ada? Sebab para ulama kita mengatakan untuk menunjukkan bahawa amalan-amalan yang fardu ni bila kita lakukan, pahalanya lebih besar daripada apa yang kita jangkakan. Tapi nak dapat pahala itu dengan syarat kita mesti ikhlaskan niat kita kepada Allah Ta'ala semata-mata. Ya, ikhlas tu penting para pendengar sekalian. Kemudian selepas kita ikhlaskan niat kerana Allah, kita juga kena ikut sunnah Nabi. Nabi SAW tu diutuskan untuk mengajar kita, memberi panduan kepada kita bagaimana kita mengamalkan amalan yang Allah perintahkan kita lakukan. Ya, utusan Nabi SAW bukan sia-sia. Nabi bila ajar kita untuk solat, puasa, pergi haji dan seterusnya adalah untuk diikuti. Ya, kalau kita nak ikut Nabi SAW, kita menjadi hamba Allah yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada pilihan lain melainkan kita perlu ikut, ya, apa yang telah Nabi SAW ajarkan kepada kita dalam kita beramal. Khususnya dalam bab puasa ni pun Nabi dah ajarkan kita. InsyaAllah kita akan jelaskanlah, ya, pada sesi-sesi akan datang tentang beberapa sunnah Nabi SAW yang baik kita lakukan dalam kita berpuasa. Ya. Jadi ayat tadi kita lihat puasa ini telah diwajibkan ke atas umat terdahulu juga. Kesudahannya apa? La'allakum tattaqun. Inilah yang kita nak capai. Bila kita berpuasa, kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Takwa ni apa para pendengar sekalian? Lagi khusus bagi kaum bapa, setiap Jumaat kita mendengar, ya, khatib bila naik mimbar akan ingatkan kita supaya bertakwa kepada Allah. Tapi kita faham tak takwa tu apa?
Ya, para pendengar sekalian, takwa ni adalah perkara yang amat penting dalam hidup kita sebenarnya. Takwa ini membawa kita kepada jalan yang selamat. Ya, ada di antara pandangan yang dikeluarkan oleh para salafus saleh bila ditanya apa itu takwa. So ada banyak definisi yang diberikan. Cuma saya suka untuk berikan satu pandangan yang disampaikan oleh salah seorang salafus saleh kita, yang mana dia mengatakan bahawa takwa ini kalau kamu ingin fahami adalah seperti mana kamu berjalan di atas jalan raya. Kemudian bila kamu sedang berjalan, kamu nampak ada dahan pokok duri yang menghalang perjalanan kamu itu. Jadi apa yang kamu harus lakukan? Ya? Adakah kamu teruskan perjalanan atau kamu berhenti untuk sama ada mengelak ataupun kamu bersihkan jalan itu? Maka kalau kamu mengelak, maknanya kamu tahu kamu perlu mengelak, sebab kalau kamu tak mengelak, kamu akan terkena duri itu. Jadi beliau mengatakan inilah takwa. Takwa ni maknanya kita menghindarkan diri kita daripada terkena perkara yang boleh membahayakan kita. Jadi takwa dalam hidup kita sebagai seorang mukmin adalah kita nak elakkan diri kita daripada melakukan maksiat yang Allah larang. Kita nak, bila kita bertakwa ni, kita nak capai satu peringkat sifat pribadi yang baik yang Allah Ta'ala suka yang Allah suka daripada kita. Jadi takwa, kalau kita bincangkan memang luas skopnya. Cuma balik pada puasa ni, apa yang boleh kita ambil daripada kelebihan takwa bila kita berpuasa? Pertama sekali ialah kita akan mengukuhkan tauhid kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita berpuasa lillahi ta'ala, kita tahu kita ni adalah hamba Allah. So bila kita berpuasa, kita tertakluk di bawah hukum Allah yang kita diperintahkan untuk berpuasa, maka kita puasa kerana Allah, bukan kerana orang lain, bukan kerana apa-apa sebab yang lain. Jadi bila kita berpuasa lillahi ta'ala, kita meletakkan diri kita sebagai hamba Allah yang dikuasai oleh kuasa Allah yang mutlak, ya. Dan kita lakukan itu untuk kita mendapat redha dan rahmat Allah Ta'ala. Jadi takwa yang pertama daripada puasa ialah mengukuhkan tauhid kita. Yang kedua ialah bila kita berpuasa, kita perlu ikut cara Nabi SAW bagaimana kita harus perlu berpuasa. Nabi dah ajar kita. Jadi bila kita nak puasa, nak dapatkan ganjaran pahala besar di sisi Allah Ta'ala, hendaklah kita ikut Nabi SAW. Jadi bila kita ikut Nabi SAW, kita berada dalam landasan takwa. Kenapa? Sebab Allah telah mengarahkan kita untuk mentaati perintah Rasul. Ya, jadi bila kita mentaati perintah Rasul dalam kita berpuasa, kita telah melakukan ketakwaan kepada Allah. Ya, tak boleh kita berpuasa ikut suka hati kita. Tak boleh. Ialah kita puasa bulan Ramadan ni, sikit lebih kurang kita puasa dalam jangka masa berapa jam? 13 jam nak cakap. Jadi kita puasa pada bermula daripada subuh sampailah ke maghrib. Jadi sekitar 13 jam lah kita kata, ya. Jadi boleh tak kita kata saya tak nak puasa pada siang hari? Saya boleh puasa 13 jam, tapi saya tak nak puasa siang hari. Saya puasa malam, mula maghrib sampai subuh. Boleh tak? Tak boleh. Sebab puasa tu diperintahkan untuk kita lakukan pada siang hari. Jadi itu yang Nabi perintahkan. Nabi tunjukkan kita begitu. Jadi kita bila buat, maknanya kita bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Kemudian takwa, pencapaian takwa yang ketiga adalah bila kita berpuasa, kita kena sabar. Ya, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Apa yang Allah perintahkan kita buat, apa yang Allah cegah kita jangan buat. So bila kita sabar, boleh dia membantu kita untuk mencapai takwa kepada Allah Ta'ala. Dan banyak lagi. Jadi insya-Allah saya kira ini adalah permulaan sesi. InsyaAllah pada sesi akan datang kita boleh lanjutkan lagi tentang apakah ketakwaan yang boleh kita capai menerusi puasa ini. Contoh-contoh amalan, contoh-contoh kesan yang boleh kita dapat.
daripada berpuasa ini insya-Allah pada sesi akan datang. Jadi insya-Allah pada sesi akan datang saya akan huraikan ayat berikutnya. Ya, semuanya berkaitan dengan puasa dan Ramadan. Ya, tentang masalah orang sakit nak perlu berpuasa, lagi kalau kita dalam keadaan sekarang ni masih lagi belum selesai COVID-19. Bagaimana kalau sekiranya orang yang mengidap sakit COVID itu, bagaimana puasanya, bagaimana juga para petugasnya, itu di antara lain insya-Allah kita akan bincangkan lah. Dan kemudian perkara yang bersangkutan dengan hukum hakam puasa yang lain insya-Allah akan dikupas. Jadi para pendengar, boleh sajalah sebelum kita mulakan sesi akan datang, boleh rujuk kembali kepada ayat daripada surah Al-Baqarah ini, ayat 183 hingga 187. Itu yang akan kita kupaskan dalam beberapa sesi akan datang insya-Allah. Jadi saya rasa cukup untuk kadar ini. Kita bertemu lagi pada sesi akan datang. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya kita digunakan kesihatan untuk kita masuk dalam Ramadan dalam keadaan yang baik. Mudah-mudahan bagi mereka yang sakit Allah sembuhkan dengan segera insya-Allah. Mudah-mudahan dunia ini kembali sihat seperti biasa dengan segera insya-Allah, amin. Dan mudah-mudahan kita harap supaya kita dapat memasuki Ramadan dalam keadaan iman kita yang baik dan dapat kita laksanakan ibadah dengan baik juga dan diterima amalan kita dengan sebaiknya di sisi Allah Ta'ala insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi pada waktu yang lain. Semoga kita diberikan kebaikan dan kesihatan yang berpanjangan insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.